Sekarang saya jemput yang berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Dato' Timbalan Ketua. Saya rujuk kepada putiran 00500 pengurusan sisa pekerjaan negara. Saya nampak ada satu peruntukan telah pun ditambah dari 72 juta ke suatu angka 1.55 bilion. Saya meminta supaya pihak kementerian boleh menjelaskan rasional di belakang penambahan sebanyak 20 kali ganda ini. Dan kita sekian maklum bahawa Akta Pengurusan Sisa Pekerja 2007 berhasrat untuk menyediakan sistem pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam yang lestari, bersepadu, cekap dan berkesan dan dengan kos yang efektif. Namun soalan yang saya nak bangkitkan di sini adalah apakah usaha kita semula yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan sejak tahun 2018 kerana kita tidak nampak langsung sejak tahun 2007 kerana kita tidak nampak langsung ada usaha untuk mempromosikan kita semula di negara kita. Dan saya juga nak hendak membangkitkan bahawa pada tahun 2019 mantan menteri telah pun mengumumkan berkenaan dengan projek Waste to Energy, dan saya nak tanya apakah status projek tersebut. Isu kedua yang saya ingin sentuh adalah isu 040900 iaitu PEKT, yang mana ia telah pun diumumkan sebelum ini pada hari ini bahawa peruntukan PEKT ini akan dibatalkan. Tetapi bagi saya ia tidak seharusnya berhenti di situ sahaja, dan kita hendak tahu bahawa sama ada portfolio ini akan dipindah ke mana-mana kementerian mengikuti mantan menteri yang sebelum mantan menteri KPKT. Dan kita sekian maklum bahawa PKT ini merupakan bayi kesayangan mantan menteri KPKT, dan ia merupakan sesuatu yang tidak harus dilaksanakan dari hari pertama. Kita nak tahu siapakah yang telah pun mendapat manfaat dalam peruntukan sejumlah lebih daripada 8.6 juta ringgit bagi tahun 2021. Siapa yang dibayar gaji, siapa yang digaji, apakah program yang dilaksanakan, kenapa wujudnya PEKT, dan sebab kenapa kegagalan dia dan motif politik di belakangnya. Dan dengan kegagalan PEKT ini, saya mendesak supaya pihak kementerian melaksanakan audit ataupun siasatan dalaman terhadap siapa yang harus memikul tanggungjawab berkenaan dengan jumlah berkenaan dengan penubuhan PEKT ini yang telah pun memakan satu anggaran sebanyak 86 juta ringgit pada tahun 2021. Yang ketiga adalah berkenaan dengan 020100 kerajaan tempatan. Saya telah meneliti satu sirkular daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia baru-baru ini yang berkenaan dengan penguatkuasaan pelesenan ke atas penjualan liquor secara runcit yang dihidang di restoran dan juga kedai kopi di seluruh negara. Ini merupakan satu perkara yang amat mengejutkan, dan saya tidak faham kenapa setiap kali apabila kita bincang berkenaan dengan isu liquor ini adalah keputusan-keputusan ataupun polisi-polisi baharu daripada kerajaan yang cuba untuk membebankan rakyat. Pengecualian untuk lesen ini telah pun diberikan sejak tahun 1993 lagi, iaitu lebih kurang 20 tahun sebelum ini. Dan kenapakah ia ditarik balik dalam masa pandemik ini? Dan pagi tadi kita telah mendengar bahawa Menteri Kewangan ada menjawab lesen fee adalah sebanyak 1,300 lebih, dan ini akan menambah ke atas beban dan juga birokrasi yang akan dihadapi oleh pihak restoran dan juga kedai kopi. Dan kita seharusnya memahami bahawa kedai-kedai kopi sekarang barulah pick up dengan izin perniagaan mereka selepas suatu tempoh masa no dine-in yang amat panjang, dan janganlah sekali-sekala menindas rakyat dalam masa susah. Dan bagi kerajaan tempatan, saya menyeru bahawa pihak kementerian dan kerajaan tempatan boleh mengambil satu pendirian untuk tidak menguatkuasakan penarikan pengecualian ini. Dan suatu lagi adalah berkenaan dengan pembangunan kampung baru 020500. Saya nak bertanya bahawa di manakah portfolio ini sekarang? Sebelum ini kita dimaklumkan bahawa portfolio ini akan dipindah kepada Kementerian Perpaduan. Dan saya nak bangkitkan suatu isu di sini yang mana di kawasan saya, iaitu di Kampung Baru Pasir Pinji pada tahun 2019 benar diluluskan. Menteri telah pun meluluskan suatu projek pembinaan semula
pasar Pasir Pinji. Tetapi apa yang terjadi selepas kerajaan tukar, maka projek ini telah pun tidak diteruskan dan saya nak bertanya berapakah berbelanjaan telah pun digunakan sepanjang ini, dan saya memohon supaya projek ini dapat dihidupkan semula kerana pada pagi tadi saja saya menerima panggilan daripada adun saya di kawasan Pasir Pinji yang mana beliau meminta supaya sama ada saya boleh keluar dari peruntukan saya RM150,000 untuk pembinaan ataupun perbaikan drainage ataupun longkang di pasar Pasir Pinji, dan sekiranya kita boleh mengadakan kita boleh meneruskan projek yang dicadangkan pada tahun 2019 ini, maka kesemua ini boleh dijimatkan dan kesemua masalah boleh diselesaikan dengan segera. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Berhormat Ipoh Timur. Sekarang saya